Dajjal ini, dia punya simbolnya bukan mata satu. Kalau adalah sesuatu yang boleh kita kaitkan dengan simbol perjuangan Dajjal yang sesat itu, maka simbolnya seperti yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis, iaitu antara kedua belah matanya tercatat kafir. Kata Imam An-Nawawi mengisyaratkan kepada kekufurannya, penipuannya dan kebatilan yang dibawanya. Jadi boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih berbicara tentang Dajjal dan Illuminati. Dan Dr. Daniel telah menyebutkan sebelum ini bahawa yang dikatakan simbol bagi Illuminati, iaitu segi tiga piramid yang ada mata, sebenarnya mengikut para pengkaji, ia sudah wujud sebelum wujudnya pertubuhan Illuminati. Illuminati wujud sebagai satu kumpulan pada tahun 1776. Tapi lukisan yang ada logo seumpama logo yang dikatakan milik Illuminati itu sudah dilukis pada abad 16 lagi sebelum wujudnya kelompok Illuminati. Dan yang keduanya telah kita sebutkan sebelum ini, orang Kristian juga menjadikan logo, simbol seumpama itu sebagai satu simbol keagamaan bagi mereka. Segitiga melambangkan tiga Tuhan Tritunggal dan mata melambangkan the eye of providence. Dan sekaligus apa yang ditulis oleh Dan Brown tentang Illuminati dan simbolnya itu, ramai yang mula menolaknya dan tidak menerimanya, malah tentang ia dikaitkan dengan dolar Amerika, wang kertas dolar Amerika yang dikatakan dikuasai oleh Illuminati, sehingga Amerika dikuasai olehnya sehingga menghasilkan wang kertas seperti itu, juga ditolak oleh pengkaji-pengkaji sebab asas diwujudkan kertas dolar Amerika dengan gambar itu bukan berasaskan Illuminati sama sekali, tetapi berasaskan ketuhanan, keagamaan dan seumpamanya. Dan orang Islam mengaitkan kisah Illuminati dengan rancaknya dengan Dajjal. Sebab bagi mereka, bagi sebahagian umat Islam, Dajjal ini si mata satu. Selari dengan simbol Illuminati juga boleh dikatakan si mata satu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, Dajjal ini adalah seorang manusia. Dia bukan satu grup manusia, bukan satu kumpulan manusia, bukan satu pertubuhan yang dianggotai manusia. Dia seorang manusia yang teruk, yang dahsyat, yang fitnahnya besar. Tetapi dia seorang manusia yang Allah takdirkan dia jadi seperti itu. Dalam sebuah hadis Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal berdasarkan satu mimpi baginda, bahawa Dajjal ini adalah seorang manusia yang gemuk, kulitnya kemerah-merahan dan rambutnya kerinting. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Maka dia bukan sekelompok manusia, dia seorang manusia. Illuminati sekelompok manusia. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Dajjal ini sudah datang ataupun belum? Berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang taraf hadisnya Hasan, Nabi SAW menceritakan tentang pemakmuran yang akan berlaku di kawasan Baitul Maqdis. Selepas itu akan disusuli dengan kehancuran Yathrib ataupun Madinah. Kemudian akan disusuli dengan peperangan besar yang akan berlaku antara umat Islam dengan Barat. Perang besar sangat. Dan kemudian disusuli dengan penaklukan ke atas kota Konstantinopel. Kemudian selepas itu baru terbitnya Dajjal. Sekarang perang besar antara umat Islam dengan Barat belum berlaku. Kehancuran ke atas kota Madinah belum berlaku.
Pemakmuran ke atas Baitul Maqdis, ada yang mengatakan ya, mungkin boleh dikatakan sekarang sedang berlaku, walaupun bukan di tangan orang Islam, tapi secara umumnya pemakmuran telah berlaku. Tapi yang sebelumnya belum, yang selepasnya belum berlaku, maka Dajjal belum datang. Illuminati telah ada sekian lama. Jadi itu perkara kedua yang perlu kita fahami. Dan yang ketiganya, yang dikatakan Dajjal bermata satu ini, sebenarnya itu suatu yang salah. Dajjal ini matanya dua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pastinya sahih, Nabi SAW bersabda yang berbunyi, wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Antara ainai, ini bahasa Arab. Ainai artinya dua matanya. Bukan satu mata. Antara dua matanya, mata kanan, mata kiri, antaranya, Nabi kata, maktubun, tercatat antara dua matanya, kafir. Kalimat yang melambangkan kafir. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, baginda SAW menyebutkan dalam bentuk huruf kafir, kafaro. Tercatat antara dua matanya. Cuma salah satu matanya, berdasarkan hadis Bukhari, iaitu mata yang sebelah kanan, dia buta. Itu saja. Mata ada, tapi buta. Seperti anggur yang tersembul. Macam anggur yang tersembul. Iaitu yang terkeluar sedikit. Tapi ada mata. Dua mata. Bukan satu mata. Itu yang ketiga yang perlu kita faham. Dan yang keempat, Dajjal ini, dia punya simbolnya bukan mata satu. Kalau adalah sesuatu yang boleh kita kaitkan dengan simbol perjuangan Dajjal yang sesat itu, maka simbolnya seperti yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis, iaitu antara kedua belah matanya tercatat kafir. Kata Imam An-Nawawi mengisyaratkan kepada kekufurannya, penipuannya, dan kebatilan yang dibawanya. Jadi boleh kita katakan berdasarkan hadis-hadis ini, simbol bagi Dajjal ialah kafir. Bukan mata satu. Sebab kafara itu tertulis di dahinya, dapat dibaca oleh orang yang boleh membaca ataupun oleh orang yang buta huruf. Itu Allah takdirkan masa itu berdasarkan hadis yang sahih. Itu lebih kurang simbol yang dibawa oleh Dajjal. Bukan simbol segitiga bermata satu. Lantas, boleh kita bicarakan semua ini berdasarkan riwayat-riwayat yang Dr. Daniel sebutkan tadi, maka jelas Dajjal adalah Dajjal. Dan dia belum datang. Apa yang kita bicarakan sekarang ini, ya telah wujud. Tapi ada satu perkara yang Dr. Daniel perlu sebut dan jelaskan. Saya dan kita semua tidak boleh menafikan pasti ada golongan, kumpulan, grup yang merancang untuk menghancurkan Islam. Ya. Namanya Illuminati ke, ataupun nama yang lain ke, ataupun berbentuk negara ke. Ya. Boleh apa-apa saja, pasti ada yang akan menentang Islam. Dan ini disuluh oleh ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai ke hujung ayat. Takkan redha puak Yahudi dan Nasara sehingga kamu mengikut landasan agama mereka. Takkan redha puak-puak ini artinya tidak mustahil mereka merancang sesuatu untuk menghancurkan Islam, menarik umat Islam kepada jalan hidup mereka, dan begitulah seterusnya. Maka saya dan kita semua tidak boleh menafikan mungkin wujud golongan, kelompok dan sebagainya. Namanya kita tak pasti, mungkin kemudiannya kita pasti, tapi pasti ada yang hendak menghancurkan Islam. Itu kita tak menolak. Cuma Dr. Daniel sekarang sedang memfokuskan persoalan yang anak-anak muda suka bertanya pada saya, Dajjal tu Illuminati ke? Itu saja. Tentang ada kelompok yang jahat menentang Islam, kita tak menafikannya. Tapi nampaknya Dajjal ini Dajjal. Illuminati ini dia bukan Dajjal. Itu kelompok ini Dajjal manusia yang khusus. Dan belum lagi timbul, belum lagi datang.
Dan Dajjal ini ada pengikut-pengikutnya. Tapi itu pengikut Dajjal, bukan Dajjal. Yang Dajjal ini seorang saja. Hadis sahih mengatakan Dajjal ini akan terbit dari sebelah timur, tuan-tuan dan perempuan. Ada yang mengatakan dari sebelah Khurasan. Dan yang akan mengikut Dajjal yang disebutkan hadis sahih ialah 70,000 Yahudi isbahan. Dan Dajjal akan mengelilingi dunia tapi tidak boleh memasuki Mekah dan Madinah. Dan banyak lagi hadis tentang Dajjal, tapi akhirnya kita mengatakan, ya, Illuminati satu hal, Dajjal satu hal. Elok kita fokus pada hadis-hadis dengan metodologi yang betul. Tak perlulah kita kata, Dajjal, inilah dia Dajjal. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Apatah lagi, Dajjal belum datang. Jangan cepat sangat kita kaitkan Dajjal dengan itu ini, padahal eranya belum sampai, tapi pasti akan datang. Kita yakin tentang itu sebab hadis-hadis tentangnya, hadis-hadis yang amat kuat. Yang lebih penting, tuan-tuan dan perempuan, bukan mencari pulau di mana Dajjal duduk, buang masa. Bukan duk selidik tentang Dajjal, sekarang sudah dilahirkan ataupun belum, itu juga membuang masa. Sebab kedatangan Dajjal tidak dapat dielakkan lagi. Jika anda tahu dia di mana pun, anda boleh buat apa, kita boleh buat apa. Dia akan buat sebagaimana yang Allah takdirkan baginya. Dan kita tidak boleh membunuh Dajjal. Yang boleh membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Justru yang perlu kita buat ialah apa yang disarankan oleh hadis Muslim. Contohnya, badiru bil a'mali salihah, bersegera beramal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim, akan datang menimpa ke atasmu ujian-ujian malapetaka bertubi-tubi seperti kepingan-kepingan di waktu malam. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya kita akan ditimpa ujian musibah bertubi-tubi non-stop. Termasuk kemuncaknya ialah fitnah Dajjal. Dan awal hadis baginda alaihi salatu wassalam mengarahkan kita supaya badiru bil a'mali salihah, bersegera beramal soleh. Itu fokus kita. Perbaiki amal soleh kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu nombor satu. Dan yang kedua yang perlu kita buat ialah membaca surah Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis Muslim, Nabi SAW ketika menyebut tentang Dajjal, baginda mengatakan yang akan terselamat daripada fitnah Dajjal yang menghafaz 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Ada hadis sahih yang lain menyebutkan menghafaz 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Artinya baginda SAW mahu kita mendampingi surah Al-Kahfi untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Ada orang yang salah faham tentang hadis ini. Mereka menghafaz 10 ayat, kemudian gedik kaki. Okey dah, I dah hafaz. Kita ingat agama Islam ni magic macam tu ya. Hafaz 10 ayat, puang, selesai masalah. Dia bukan begitu, tuan-tuan dan perempuan. Menghafaz tu bagus. Tapi kita kena ikut rentak ulama awal dahulu, salafus soleh. Mereka hafaz dan cuba memahami sepenuh hati dan menghayati. Sahabat-sahabat begitu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kami akan belajar dengan Nabi SAW 10 ayat dan kami tidak akan sambung. Tak akan sambung. Sehingga kami memahami apa yang kami dah belajar dan menghayatinya, baru sambung. Ulama tabi'in pun begitu. Contoh Imam Mujahid, anak murid pada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Mujahid baca Quran, belajar Quran 3 kali khatam dengan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 3 kali khatam belajar Al-Quran, belajar. Dan mengikut riwayat, setiap kali habis satu ayat, berhenti. Tanya tentang maksud supaya kefahaman beliau betul tentang setiap ayat.
khatam tafsir sekali. Pusingan kedua, begitu juga. Baca satu ayat, berhenti. Tanya, apa maksud? Apa tafsiran? Kepada sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Itu contoh umat terdahulu. Kemudian kita senang-senang hafal 10 ayat, gedik kaki. Kita kena faham apa yang kita hafaz dan menghayati. Contoh ayat pertama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab yang tidak ada bengkang-bengkok. Mengisyaratkan kita kena mendalami kitab. Sebab era Dajjal dan seumpamanya era bengkang-bengkok. Dajjal datang dengan penipuan. Benda betul dia kata salah, benda salah dia nampakkan seperti betul. Datang dalam keadaan bengkang-bengkok, kalau kita tidak ada suluh yang betul, yang lurus, kita juga akan hanyut dengan bengkang-bengkok yang dibawa oleh era Dajjal itu. Maka suluh yang tidak ada bengkang-bengkok, kata Allah, Al-Quran. Maka kita kena faham Al-Quran. Itu mesej yang kita boleh kutip daripada ayat nombor 1 surah Al-Kahfi. Semoga insya-Allah kita terselamat daripada Dajjal. Dan semoga insya-Allah daripada sekarang kita angkat amal soleh. Kita fahami Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang Nabi SAW ajar. Supaya kita terpelihara daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Kita bertemu di siri yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.